Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Nazira binti Muhammadin, BP 18160442. So, hari ini saya akan bentangkan part introduction. So, what is deficit in perception? So, deficit in perception ni adalah keupayaan yang lemah untuk mengatur dan mentafsir sesuatu. Lepas tu, dari keupayaan dia yang lemah ni, dia akan menyebabkan kesukaran dalam memerhati, mengenali dan memahami orang, memahami situasi, number, words, concept and image. And deficit in perception ni adalah satu jenis gangguan pembelajaran yang melibatkan dua, iaitu otak dengan memori. Otak tu maksud dia macam yang dia ada gangguan dalam menerima dengan menggunakan maklumat yang dia sudah terima. Yang memori pula dia ada masalah dalam menyimpan dan mengingat kembali memori. Macam tu. So, deficit dan persepsi ni pula dia terbagi kepada 3. Yang first is agnosia. Agnosia ni adalah ketidakupayaan yang digunakan untuk menggambarkan ketidakupayaan untuk menyelaraskan pergerakan. And then, yang kedua adalah ataksia. Ataksia merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakupayaan untuk menyelaraskan pergerakan. Dan yang ketiga ada anomali dalam persepsi warna, di mana anomali dalam persepsi warna ni dia ada ketidakupayaan mata dia untuk membezakan objek berdasarkan warna. Dia ada masalah dengan warna. Itu. So, nanti yang itu akan diterangkan oleh group member saya. Hai, nama saya Refli Setio, BP 18110341. Seterusnya saya akan membentangkan tentang agnosia. Agnosia ni adalah ketidakupayaan untuk mengenal pasti sesuatu perkara seperti manusia, suara ataupun lokasi. Ianya berlaku apabila terdapat kerosakan di dalam otak kita yang dikenali sebagai parietal lobe, occipital lobe dan juga temporal lobe. Sebagai contoh, seseorang yang mengalami agnosia ni, diorang sukar untuk mengenali apabila objek yang biasa diletakkan di tangan yang bertentangan dengan kecederaan tu, dan ia juga mengalami kesukaran untuk mengenali ataupun mengesan benda atau muka seseorang, serta kesukaran untuk mengenal pasti suara. Terdapat 3 jenis agnosia, iaitu visual, pendengaran dan juga sentuhan. So, kalau visual agnosia ni dia adalah keadaan yang mempengaruhi keupayaan seseorang untuk menyerap ataupun memahami maklumat visual. Ia terdapat 3. Yang pertama iaitu apperceptive agnosia, di mana yang ini dia mempengaruhi kemampuan seseorang untuk mentaksir apa yang mereka rasakan dan juga membezakan antara isyarat visual yang berbeza. Kalau associate agnosia ni dia adalah keadaan di mana orang tidak dapat mencantumkan perkara yang mereka lihat dan juga maklumat yang tersimpan dalam ingatan mereka. Sebagai contoh, mereka dapat melukis sesuatu gambar tetapi diorang tidak mengenalinya. Yang ketiga iaitu prosopagnosia, iaitu ia dikenali sebagai rabun wajah dan selalunya ia berlaku kepada pesakit yang mengalami Alzheimer. Agnosia pendengaran adalah ketidakupayaan untuk memproses bunyi ataupun orang bilang tuli. Sebenarnya kualiti pendengaran tetap tidak terjejas, tetapi sebaliknya ia disebabkan pemutusan antara kawasan pemprosesan suara otak dan kawasan bahasa. So, membaca, menulis dan bercakap tidak juga berapa terjejas lah. Poagnosia. Yang ini ia adalah pendengaran yang menggambarkan ketidakupayaan untuk untuk mengenal pasti sama ada perkataan yang disebut tu ataupun bunyi suara. Diorang macam tidak berapa jelas lah. Yang terakhir iaitu agnosia sentuhan, di mana seseorang mempunyai ketidakupayaan untuk membezakan item dengan sentuhan. So, kalau yang ini, mereka yang mempunyai masalah ni kan, diorang boleh menilai dan menjelaskan perasaannya walaupun tidak dapat mengenal pasti sesuatu perkara dengan sentuhan. Stereoagnosis membolehkan seseorang tersebut yang mempunyai masalah sentuhan ini mengenalinya dengan penglihatan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Syara binti Adin, BP 18110371.
Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini berkaitan dengan ataksia. Ataksia ini merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakupayaan untuk menyelaraskan pergerakan. Simptom yang terdapat dalam ataksia juga kadang-kala mentafsirkan keadaan dalam otak yang berkemungkinan boleh menyebabkan berlakunya sakit kepala. Hal ini juga menunjukkan bahwa keadaan ataksia yang berterusan biasanya disebabkan oleh kerusakan pada bagian otak yang mengawal koordinasi otot. Selain itu, ataksia ini juga boleh berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyalahgunaan minuman keras, penggunaan obat tertentu, stroke, tumor, palsi cerebral, degenerasi otak, dan berbagai keadaan sklerosis. Namun, terdapat juga beberapa jenis ataksia seperti ataksia cerebellum, ataksia deria, dan ataksia vestibular. Ataksia cerebellum ini berlaku disebabkan oleh cerebellum yang tidak berfungsi, manakala ataksia deria ini pula berlaku disebabkan oleh kehilangan propriosepsi, dan ataksia vestibular ini pula terjadi pada sistem vestibular di telinga bahagian dalam. Selain itu, terdapat juga beberapa pemeriksaan yang boleh dilakukan seperti pemeriksaan genetik, scan otak, dan tes lain. Oleh itu, terdapat juga beberapa jenis terapi yang boleh digunakan seperti terapi bicara, terapi okupasi, terapi fisioterapi, dan obat bagi mengatasi krem pada bagian otot. Itu saja dari saya. Sekian. Nama saya Meliti Kalawot, nomor matriks BP 171103333, dan saya akan meneruskan pada bahagian anomali dalam persepsi warna. Anomali warna ialah keupayaan mata untuk membezakan objek berdasarkan cahaya panjang, gelombang mencerminkan, memancarkan atau menghantar, memberikan seseorang yang mempunyai visi warna. Dan anomali warna boleh dibahagikan mengikut spektrum warna persepsi yang terganggu, yaitu merah ke hijau dan biru ke kuning. Secara asalnya semua pelanggaran persepsi warna boleh menjadi kognitif dan diperolehi. Dan individu dengan keadaan ini sama sekali tidak mempunyai penglihatan warna. Mereka hanya melihat warna abu-abu sebagai fungsi penglihatan mereka melalui batang mata. Sebilangan besar individu yang mengalami kekurangan dalam persepsi warna masih dapat melihat beberapa warna, walaupun namanya buta warna. Dalam dikromasi hanya 2 mekanisme untuk persepsi warna yang berfungsi dan 1 tidak berfungsi. Individu dengan bentuk buta warna ini mengalami kesukaran untuk membezakan warna merah dari kehijau, walaupun mereka mungkin dapat membezakan misalnya merah gelap dari hijau muda. Bentuk buta warna merah ke hijau yang melampau disebut protanopia. Jenis buta warna yang lain adalah deuteranopia, yaitu kesukaran melihat hijau, dan tritanopia, yaitu biru dan hijau boleh menjadi keliru. Seterusnya adalah punca. Selalunya dalam amalan terdapat gangguan kognitif persepsi warna. Yang paling umum adalah kecacatan merah ke hijau, protano dan deuteranomali. Jarang protano dan deuteranopia. Alasannya untuk perkembangan keadaan ini adalah mutasi dalam kromosom X. Selain itu, ini juga disebabkan setengah keadaan, yaitu warisan atau kognitif, juga boleh menyebabkan gangguan warna. Manifestasi klinis dapat dikesan kedua-duanya selepas kelahiran dan sepanjang hayat. Ini termasuk kerucut dan kerucut batang akromotoposia, monokromasia, kerucut biru, amaurosis kognitif liben, retinis pigmentosa. Dalam case-case ini sering terdapat
kemerosotan progresif dalam persepsi warna apabila penyakit ini berkembang. Seterusnya adalah diagnostik. Kaidah yang membantu dalam diagnosis gangguan warna ialah jadwal pseudoiskromatik dan ujian peringkat warna. Pembinanya adalah serupa dan berdasarkan kepada konsep segitiga warna. Dalam membuat jadwal pseudoiskromatik, warna-warna autotypes dan latar belakang sekitarnya diperolehi dari segmen yang berbeza dari garis yang tidak membezakan sama. Bergantung pada jenis anomali warna, subjek tidak dapat membezakan antara autotip tertentu pada kat yang dipaparkan. Ini membolehkan Anda mengenal pasti bukan saja jenis tetapi dalam beberapa case keperahan pelanggaran yang ada. Seterusnya adalah melalui dalam segitiga warna di kapal terbang yang mencerminkan warna-warna yang dapat dibezakan oleh mata manusia. Seterusnya adalah rawatan. Pada masa ini tiada rawatan yang berkesan untuk gangguan warna. Walau bagaimanapun pengeluar kacamata sentiasa coba untuk membangunkan penapis cahaya khas yang akan mengubah kepekaan spektrum mata. Tapi jika penyebabnya adalah penyakit atau trauma mata, rawatan dapat meningkatkan penglihatan warna menggunakan cermin mata berwarna khas atau memakai kanta sentuh berwarna merah pada satu mata dan dapat meningkatkan keupayaan beberapa orang yang membezakan warna. Nama saya Evi Kristela Logius, BP 171103330. Seterusnya, saya akan teruskan dengan kesimpulan. Individu yang mempunyai defisit persepsi dapat dibantu dengan memberikan sokongan. Oleh itu, pemulihan pertuturan dan terapi memainkan peranan penting yang mana memberi tumpuan kepada individu tersebut dengan mengajar menggunakan kaedah sensori untuk mengimbanginya. Seterusnya, terdapat beberapa strategi umum yang boleh digunakan adalah kaedah alternatif. Manakala bagi pesakit agnosia visual, ialah dengan mengajar mereka strategi alternatif seperti belajar mengenal pasti, semuanya melalui sentuhan. Bagi pesakit agnosia pendengaran pula, yaitu dengan mengajar mereka membaca gerakan bibir dan menulis semula. Oleh itu, pendekatan pemulihan perlu dibuat secara individu dan harus fokus pada defisit tertentu dengan mengembangkan strategi. Kesimpulannya, defisit persepsi akan mempengaruhi kehidupan seseorang individu, yang mana situasi ini memaksa mereka untuk memikir semula persepsi atau idea untuk melihat dunia. Oleh itu, persepsi merupakan elemen yang terpenting dalam proses kognitif, yang mana bukanlah suatu proses yang lazim. Ia tidak berlaku secara otomatik. Sekian sahaja dari kumpulan kami. Terima kasih.